Bercinta setulus hati atau masih single sampai mati. Semuanya bermula di hujung jari, geser kiri kalau jijik, geser kanan sebagai tanda suka. Jomblo-jomblo single inilah tercetusnya kewujudan banyak aplikasi dating seperti Tinder. Ada banyak juga psikopat penipu Tinder. Maka dengan itu bermulalah filem. Berumur 28 tahun, lebih 7 tahun mencari pasangan yang cocok buatnya. Cecily menggeser kiri kanan hinggalah akhirnya dia berjumpa laki idamannya apabila muncul profil Simon Leviev yang berpenampilan menarik plus hidup mewah yang ditayang dalam Instagramnya. Dengan cepat sekali Simon message ajak ngopi sebelum terbang. Cecily gugup di saat pintu lift berbunyi. Muncul pria persis sama macam fotonya. Masa berbual, Simon beritahu dia adalah direktur utama LLD Diamonds milik ayahnya, Leviev, yang merupakan antara keluarga paling berpengaruh dan terkaya sehinggakan berkawan rapat dengan pelbagai presiden handsome. Sebelum berangkat, dia mengajak untuk menemani bisnes trip ke Bulgaria. Cecily bersiap-siap dulu lalu menaiki jet peribadinya yang turut diikuti anak dan bekas isterinya. Sebagai tanda suka, dia mencium pipinya. Dalam hotel, mereka berciuman dan tidur bersama buat pertama kali. Dia tersentuh parut lalu diberitahu itulah bekas luka rotan pada buntutnya ketika dipenjara di Afrika dulu. Waktu pagi, banyak panggilan masuk menunjukkan dia busy sangat-sangat. Jadi, Cecily terpaksa pulang. Pada hari Valentine, Simon berkunjung ke London semula. Cecily menghadiahi buku berkaitan perhubungan serta 10 hal yang membuatnya luar biasa yang ditulis sendiri olehnya. Setelah mendapat projek berlian, Simon akui nyawanya terancam di Tel Aviv, Israel meskipun dilindungi tim keamanan yang dipimpin bodyguardnya yang bernama Peter. Kerana gambar dan lokasinya berada di negara lain, Cecily takut dirinya disakiti. Lalu Simon cakap dia sudah memadam aplikasi dan akaun Tindernya. Minah kuning ini bernama Pernilla. Dia inginkan laki-laki rajin berkarakter lucu yang sangat impulsif. Pernilla tak mengharapkan duit. Dia cuma mahu luang masa bersama seperti makan angin. Selepas itu dia pun serasi dengan Simon dalam Tinder. Kebetulan Simon akan diterbangkan ke Amsterdam dari Stockholm tempat Pernilla tinggal. Simon membiayai semuanya untuk Pernilla, tetapi setelah berjumpa, dia merasakan hubungannya tak patut lebih dari seorang kawan. Berbulan kemudian, Cecily diajak pindah ke rumah barunya yang disewa $15,000 sebulan. Dia dah tak sabar menunggu kepulangan Simon. Di tengah malam, tiba-tiba melulu WhatsApp masuk. Dia orang selamat, namun kepala Peter ditoreh. First name? Oh, I can write it. Yeah, the ambulance. I told you we're in a war. We need to be strong. It says that they were going after me. Thank God for Peter. If not, I would have been dead. Paginya, sebarang transaksi kad kredit Simon akan disekat bank untuk mengelak lokasinya dilacak musuh. Jadi, Cecily mengirim kad Platinum Express yang baru didaftarkan atas namanya. Bila duit dah habis, Cecily terpaksa membuat pinjaman tunai sebanyak $25,000 dan menghantarnya ke Amsterdam lalu dibawa Simon ke Stockholm supaya musuh tak menjumpainya. Sementara itu, Simon mengadakan parti besar-besaran yang turut dihadiri Pernilla. Esok, Pernilla ajak ngopi tapi Simon sudah berada di Spain. Kemudiannya, Cecily diambil bekerja dengan gaji $94,000 sebulan dan diberikan cek sebanyak $250,000, tetapi malangnya cek itu adalah palsu semata-mata. Di Mykonos, Greece, tempat perlancongan orang kenamaan dan selebriti, Pernilla lepak bersama pacar baru Simon iaitu Polina yang merupakan model popular Rusia. Macam biasa, Simon yang belanja semuanya. Dengan alasan sama dan harus mensupport biaya tim yang ramai, Cecily kembali memohon pinjaman lagi dan lagi sehingga ratusan ribu dolar. Untuk melunaskan hutang, Simon memberikan cek berharga $500,000.
Sampai dekat London, dia menghubungi bank namun bank tak dapat mencairkan duit cek tersebut. When 4 days have passed, I just know that I need to call the bank. How can I help you today? She says we're not going to cash it. Kemudian, dia menceritakan segalanya kepada pegawai perkhidmatan pelanggan Amex. Di saat menunjukkan foto Simon, dia diberitahu itulah penipu licik tersebut dan segalanya adalah palsu. Cecily terus blok nombornya dan kembali ke pangkuan keluarga. Malangnya, Simon ada kontak ibunya lalu mengancam keluarganya kalau dia berhenti bagi duit. Beberapa hari kemudian, Pernilla menerima chat bahawa tangan Peter patah. Mereka hampir ditikam serta kad kredit disekat. Pernilla rela menghabiskan semua tabungan semata-mata kesian dengan Simon. I knew that Simon was lying, but what about the others? Dia diberitahu bank untuk menggoogle nama Shaiman Yehuda Hayut. Alangkah terkejutnya bila mengetahui Shaiman, sang jutawan Israel, berjaya menipu lalu mengancam bunuh 3 perempuan Finland pada 2015. Cecily meminta bantuan jurnalis tapi mereka mahu bukti dokumentasi. Dia pun memuat naik semua chatnya termasuk video ranjang dan voice note lalu dicetak sebanyak 400 halaman. Pihak jurnalis berjaya menemukan 3 nama mangsa tersebut dan salah satunya adalah yang pernah ikut naik jet bersamanya. Dialah yang memenjarakan Simon dulu, tetapi kenapa hanya mendiamkan diri? Penyiasat jurnalis dan Cecily bekerjasama dengan Uri Blau, yakni jurnalis Israel, pergi ke rumah Shaiman Hayut. Di pintu terselit surat notis hutang. Kemudian datang ibu kandungnya memberitahu bahawa dia menukar nama, menipu dan tidak lagi duduk di situ sejak berusia 18 tahun. Polis setempat mengkonfirmasi bahawa identitinya diubah kepada Simon, Michael dan Mordechai. Polis Israel hampir menangkapnya tapi dia berjaya kabur dengan memalsukan pasport. Cek yang diberi masih tak boleh dicairkan. Pernilla menempah untuknya tiket penerbangan lagi dan lagi sampailah bank memberi notis akhir. Kemudian Simon memberikan jam arlojinya untuk digadaikan dan ternyata jam tersebut palsu. Mereka mendapati salah satu penumpang penerbangan adalah Pernilla S. Jehom lalu dihubungi dalam Insta. Setelah ditanya, Simon mengakui itu hanyalah propaganda musuhnya. Kemudian, Pernilla lepak bersama Simon dan rakan kerjanya iaitu Avishai sambil dirakam senyap-senyap. Bila tahu dirinya sedang dijejaki, Simon memandu laju selaju-lajunya sebelum menurunkan Pernilla di suatu tempat. Video penipuan Simon pun menjadi viral dalam satu malam. Ada komen negatif tapi banyak yang bersimpati dengan mangsa. Jurnalis menerima email dari banyak mangsanya di serata dunia. Buat pertama kali, Cecily bertemu Pernilla untuk bergabung membanteras penyenayah itu. Aileen Charlotte adalah salah satu mangsanya. Mereka bercinta selama 14 bulan sehingga kini. Segalanya terbongkar ketika dia melihat sebuah artikel tentang Simon. Dia juga diajak makan, parti dan turut dipukul musuh dan $140,000 habis disapu dengan alasan yang sama. Simon dan Aileen berjanji temu di pusat kota Praha untuk operasi bedah plastik muka tetapi ahli bedah tak nak lakukan operasi. Simon memberikan kesemua pakaian desainernya untuk dijualkan. Setelah beberapa minggu, banyak yang terjual tapi 1 sen pun dia tak bagi. Simon terpaksa menjamu sisa makanan bahkan sewa hostel murah. Tanpa duit, pangeran berlian palsu ini bukanlah siapa-siapa. Selepas itu, Aileen melaporkan polis tempat di mana Simon akan mendarat serta gambar kad kredit David Sharon aka Simon. Simon pun meminta tolong darinya ketika ditangkap polis Interpol. Di saat itu, dia mengabarkan berita gembira itu kepada Pernilla dan Cecily.
Simon dihukum 15 bulan namun bebas setelah 5 bulan di penjara. Peter dan Avishai pula tak pernah dikenakan apa-apa tindakan walaupun bersubahat. Bekas isterinya pula menyangkal kejahatannya. Paulina pula sudah berpisah darinya. Simon tak ada kena-mengena dengan keluarga Lviv. Dia tak pernah dituntut kerana menipu mangsanya. Direktor filem meminta Simon yang sebenar ambil bahagian dalam filem ini. Simon kirim pesanan bahawa dia akan menyaman atas pencemaran nama baik dan kebohongan semata-mata. Filem diakhiri menunjukkan Cecily tak serik-serik mencari cintanya dalam Tinder. Tamat. Kesimpulannya, janganlah engkau sanggup berkorban dengan lelaki. Mungkin lelaki itu adalah bodoh semata-mata mencari duit. Begitu juga lelaki mencari perempuan. Janganlah semata-mata perempuan itu inginkan duit. Kau sanggup berkorban segalanya, berhabisan segala duit beratus ribu semata-mata disebabkan cinta. Tamat. Gua sudah mahu tidur. Bye-bye.